Selamat sejahtera kepada penyelia saya Dr. Anul Puyok. Nama saya Abdul Muhaimin. Nombor matrik saya 73921. Tajuk FYP saya adalah Kajian Pilihan Raya Umum ke-15 P112 Kuala Langat. Formasi Kebangkitan Perikatan Nasional di Kuala Langat. Di dalam kajian ini, saya meletakkan 3 objektif. Objektif pertama saya adalah untuk mengkaji keputusan pilihan raya P112 Kuala Langat. Objektif kedua saya adalah untuk mengkaji latar belakang calon, dan yang ketiga adalah untuk mengkaji strategi dan isu setiap parti. Terdapat persoalan kajian uh, terdapat persoalan kajian di dalam kajian ini adalah, pertama adalah apakah faktor yang mempengaruhi keputusan pilihan raya umum ke-15 di Kuala Langat. Kedua adalah bagaimanakah ketidaktentuan situasi politik ini sebelum pilihan raya ke-15 telah mempengaruhi keputusannya. Kita pergi ke permasalahan kajian. Pilihan raya umum ke-15 P112 Kuala Langat telah memperlihatkan pertembungan di antara 6 orang calon dan tumpuan terarah kepada calon PN dan PH kerana kedua-duanya berjaya memperolehi 40% undian undi. PN yang diwakili oleh Mohana Mulyadi dilihat mendapat hanya 18.6%. Ketidakstabilan politik yang berlaku menyaksikan bekas MP Kuala Langat Xavier Jayakumar telah bersama 11 orang ahli parlimen dari PKR yang cenderung kepada bekas timbalan Presiden PKR sendiri, Azmin Ali, telah mengalih sokongan kepada Tan Sri Mahyudin Yassin untuk menjatuhkan kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan. Sorotan literatur, pekaji telah quote daripada penulisan David Easton yang memperkenalkan model sistem politik yang menjelaskan hubung kait antara tuntutan masyarakat, kuasa pemerintahan dan pemerintah. Terdapat 4 teori konspirasi, 4 teori komponen yang penting. Pertama adalah input. Input tuntutan, sokongan dan jangkaan yang telah jangkaan individu dan kumpulan dalam masyarakat diletakkan kepada sistem politik. Input ini mungkin datang daripada pelbagai sumber termasuk pendapat umum, kumpulan, kepentingan, pergerakan masyarakat, situasi ekonomi dan situasi iklim politik. Komponen kedua adalah transformasi. Transformasi adalah istilah yang menerangkan proses di mana institusi dan pemain politik mencapai keputusan untuk menggubal dasar, untuk menerjemahkan keperluan dan input kepada keputusan dasar yang ketara. Ia memerlukan interaksi pelbagai organisasi kerajaan seperti Badan Perundangan, Cawangan Eksekutif, Birokrasi dan Mahkamah. Komponen keempat adalah output. Output adalah keputusan dasar. Keputusan dasar tindakan yang dijalankan oleh sistem politik semuanya diwakili oleh output. Ia adalah output proses penurakan dan tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dan input yang telah diambil oleh sistem. Undang-undang peraturan sistem politik dan pelbagai program kerajaan adalah semuanya output yang adalah output. Maklum balas. Maklum balas terdiri daripada tindak balas interaksi individu berkumpulan terhadap hasil yang telah dijalankan oleh sistem politik. Rakyat dan peserta lain dalam masyarakat menilai kecekapan dan kepentingan dasar dan tindakan yang dijalankan oleh sistem politik. Maklum balas berfungsi sebagai input dan tambahan kepada sistem. Dari segi metodologi kajian pada kali ini, pertama sekali adalah lokasi. Kuala Langat merupakan daerah yang terletak di selatan Selangor. Daerah ini berkeluasan hampir 87,000 hektar yang diduduki oleh hampir 200,000 orang penduduk. Di Kuala Langat ini terdapat 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina, India, dan lebih-lebihnya adalah orang asli. Dan orang asli yang ada di Kuala Langat ini adalah dari suku kaum Mahmeri di Pulau Keri. Pada satu ketika dulu, Kuala Langat adalah terkenal dengan kawasan pelombongan biji timah. Kini, selepas tahun 80-an, tiada lagi aktiviti biji timah. Jadi kawasan Kuala Langat ini lebih tertumpu kepada kawasan industri dan perkilangan lah. Kerana strategi dia punya kedudukan yang strategik yang hampir dengan Pelabuhan Kelang, iaitu pelabuhan utama di Malaysia. Sampel kajian. Pekaji telah menumpukan untuk mengkaji kepada individu yang terlibat langsung dengan PRU 15.
Kedua adalah untuk menumpukan individu yang berjawatan dan sukarelawan parti yang terlibat. Ketiga adalah kajian ini adalah terhad kepada pengundi P112 Kuala Langat sahaja. Dari segi instrumen kajian, pengkaji menggunakan kaedah temu bual dan sumber bacaan yang boleh dipercayai seperti akhbar, artikel dan sumber-sumber bacaan lain seperti laman web rasmi. Menganalisis data, pengkaji telah menapis sumber mentah, data-data mentah daripada temu bual dan menyusun semua data-data dan maklumat yang dikolek dalam bentuk jadual dan grafik untuk memudahkan bacaan dalam kajian ini. Dapatan utama kajian ini adalah agenda undi anak tempatan yang digunakan oleh calon PN ini untuk kemenangan kali ini adalah menjadi salah satu fokus mengkaji pada apa kerana dengan penambahan bilangan undi 18 yang dilaksanakan digunakan cukup baik untuk menarik undi muda. Calon luar seperti daripada BN dan PH tewas dengan naratif anak tempatan yang dimainkan oleh PN. Uh, Poin kedua adalah pengundi di P112 Kuala Langat memilih Ahmad Yunus dari PN yang baru dalam arena politik tempatan yang mana dia mewakili PN. PN ni adalah sebuah gabungan yang barulah dalam arena politik tempatan ni yang wujud hanya sebelum PRU 15 ini. Kekalahan P112 Kuala Langat ini menjadi kerusi pembangkang. Kekalahan ini menjadikan kerusi Kuala Langat ini kali terakhir menjadi pembangkang adalah pada tahun PRU ke-13. Perkara ini memperlihatkan berlaku penolakan pengundian terhadap calon dari Pakatan Harapan Mandibadan Govin kerana penyusutan undi berlaku, iaitu pada calon sebelum ni Dr. Xavier Jayakumar memperoleh 49.42%. Namun Mandibadan hanya mendapat 41.20. Maknanya berlaku penyusutan undi di situ. Kemerosotan BN di Selangor juga menjadi perhatian lah kerana prestasi BN ini tak menunjukkan sebarang tanda positif. BN telah kalah back to back pada PRU ke-12 dan tak mampu bangkit. Perkara ini boleh dilihat dengan bilangan undi kepada BN semakin kecil pada saban PR raya diadakan. Di bahagian perbincangan, pengaji telah mengkaji isu dan isu strategi dan latar-latar parti politik yang bertanding. Parti yang bertanding adalah PN, BN, PH Pejuang, PRM dan satu calon bebas. Antara yang difokuskan ialah Ahmad Yunus yang menjadi ini adalah faktor calon yang mana Ahmad Yunus merupakan adun N51 Sijangkang sejak 2008. Wakil PAS ini menggunakan bendera PN sebagai strategi untuk menghadapi pilihan raya ini kerana pengundi di Pantai Barat adalah pengundi yang berbilang kaum. Yang kedua adalah Mani Bandar Godmin, seorang peguam bekas MP Kapar. Dia membawa isu PH di peringkat nasional lah dalam kempen kali ini kerana seperti menentang rasuah, menjajikan urus takbir yang baik. Selain itu, dia juga membawa naratif anti pengkhianat parti kerana bekas ahli parlimen sini Xavier Jayakumar adalah antara 12 orang yang dikelah khianat. Jadi isu khianat pun salah satu isu yang sering dimainkan semasa kempen. Dan Mohana Modiadi, ketua MIC, ketua wanita MIC yang diletakkan menjadi calon di Kuala Langat ini, dia adalah bekas calon di Kapar pada PRU ke-14, namun tewas besar berbanding dengan PN dan PH. Moto kestabilan ini, kestabilan dan kemakmuran lah sering dimainkan di semasa kempen, dan kempen dia memang nampak fokus kepada golongan muda. Di bahagian kesimpulan, kesimpulan kepada kajian ini, mendapati bahawa strategi PN memainkan isu anak jati Kuala Langat berjaya menarik perhatian pengundi di Kuala Langat. Kerana kerusi Kuala Langat ini adalah satu kerusi campuran yang mana Melayu hanya 57%, Cina 24%, India 16% dan lain-lain adalah mencatatkan 2.5. Membuktikan sentimen undi mengikut kaum masih relevan digunakan di Kuala Langat.
PH kehilangan kursi yang dimenangi sejak 2008. Gabungan PN ini memberi impak kepada politik di Selangor. Gelombang kebangkitan rakyat atau digelar sebagai gelombang hijau oleh setengah politik juga memberi kesan kepada sehingga ke Selangor. Kita tahu yang digelar sebagai gelombang hijau ini berlaku di utara dan pantai timur negara, dan dia memberi efek kepada pantai barat juga, terutamanya di utara Selangor seperti Sabak Benam, Sungai Besar dan lain, dan selatan Selangor seperti Kuala Langat, Pelabuhan Kelang Kapar di bahagian selatan lah. Dan akhir sekali adalah dapatan yang kami boleh simpulkan adalah peranan media baru lah seperti TikTok memang memberi bantuan kepada ahli-ahli politik dalam spread dia campaign untuk memenangi hati pengundi muda dan pengundi atas pagar. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.